Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ada satu penemuan yang sangat-sangat besar. Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan serbuan, berkaitan dengan berita rasuah yang menyebut tentang pengubahan wang haram, penyeludupan, dan macam-macam lagi. Timbunan wang ditemukan, barang kemas, jonggong emas, dan macam-macam lagi. Tapi ada satu penemuan yang lebih besar dan lebih banyak. Saya rasa penemuan ini pasti bukan saja mengejutkan Anwar sebagai PM, tapi mengejutkan semua kepimpinan politik di Malaysia, termasuk Mahathir, Muhyiddin, dan semua yang kita anggap sebagai yang kita respect sebagai pemimpin politik yang veteran dan expert. Saudara-saudara, sejumlah RM1,66 bilion hasil rasuah. Ini satu jumlah yang cukup banyak. Saya mendapatkan satu maklumat dan rata-rata di ruangan komen berkata mereka nak kerajaan menggunakan duit ini untuk salurkan bantuan kepada rakyat. Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan isu panas kita hari ini, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, yang sudah lama penyakit itu membelenggu hidup Anda, mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Sakit bahu, sakit pinggang, sakit lutut yang tak pandai sembuh-sembuh, kencing manis, kolesterol, diabetes, gastrik, dan macam-macam lagi. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada kesehatan Anda. So, kepada Anda yang berminat untuk mendapatkan tips tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Nah, saudara-saudara, sejumlah RM1,66 bilion hasil rasuah, penyeludupan, dan pengubahan wang haram dibeku, disita, serta dipulangkan kepada kerajaan sepanjang tempoh 2 tahun. Saudara-saudara, saya rasa sebelum saya nak teruskan berita ini, saya nak beri kredit yang besar kepada SPRM dan terutamanya kepada PM Anwar yang kita dapat lihat sebelum ini di dalam ucapan-ucapannya yang memang gigih dan sentiasa memperingati kita tentang melawan rasuah, tentang membanteras rasuah. Dan ini adalah bukti sepanjang tempoh 2 tahun RM1,66 bilion. Antaranya hasil rasuah, penyeludupan, dan juga pengubahan wang haram dibeku, disita, dan dipulangkan kepada kerajaan. Rata-rata ruangan komen ada yang berkata nak kerajaan untuk menggunakan dana ini salur bantuan kepada rakyat, macam-macam lah. Tapi bagi saya ini adalah satu kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Mungkin juga kemenangan awal untuk Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya umum ke-16. Kenapa saya kata begini? Sebab kita sudah lihat kepimpinan Anwar. Sepanjang 2 tahun tempo pimpinan Anwar sudah boleh mengambil semula duit rasuah ini dan dipulangkan kepada kerajaan, dan sudah pasti duit ini akan digunakan semula untuk rakyat Malaysia. So, saya fikir, bayangkan kalau Anwar terus menjadi PM mungkin selama 2-3 penggal ke depan. Bukankah lebih banyak lagi duit rasuah, penyelewengan dana yang bakal dibocorkan, dan uang-uang ini akan dikembalikan. Nah, itu pada pendapat saya. So, saudara-saudara, tuan-tuan, apa pula pendapat Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, mungkin sebelum ini kita sudah pernah mendengar banyak
berita tentang rasuah. Bukan saja berlaku di Semenanjung Malaysia, berlaku di Sabah dan juga di Sarawak. Memang ada banyak berita tentang rasuah. Dan antara skandal yang menjadi buah mulut ramai orang sebelum ini adalah skandal rasuah Sabah. Nah, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan skandal rasuah Sabah juga menyebut beberapa kepimpinan-kepimpinan politik di Sabah. Sehingga kan ada satu peringkat. Nama Ketua Menteri Sabah disebut, nama Haji Jinor disebut. Yang terbaru pula berkaitan dengan maklumat bocor, Tay telah membuat satu lagi tindakan yang pasti menggemparkan penyokong Haji J, penyokong JRS dan seluruh kepimpinan politik khususnya di Sabah. Tapi sebelum saya kongsikan kepada Anda apa tindakan Tay sehingga menggemparkan Sabah, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun, transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, penyakit tak pandai sembuh-sembuh, sakit bahu, sakit pinggang, sakit tulang belakang, sakit kaki, dan macam-macam lagi, penyakit gastrik, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, diabetes. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda, jawaban kepada kesehatan Anda. Ini adalah terapi imun untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi. Produk ini diluluskan KKM. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan maklumat bocor, Tay buat laporan polis SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah. Nah, apa yang saya terfikir? Sabah sudah bersedia, sudah melakukan persiapan-persiapan, terutamanya kepada jentera-jentera parti politik yang bakal bertanding pada PRU 16. Nah, saya terfikir, ini hanya pertanyaan saja, ini hanya pertanyaan. Setelah Tay membuat laporan polis SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah, adakah Haji Jinor mempunyai harapan untuk tumbang pada PRN 17? Pada PRN 17, maafkan saya. Sekiranya beliau didapati bersalah, dan yang paling menakutkan, adakah beliau berisiko untuk ditahan ataupun ditangkap sebelum PRN 17? Dan bayangkan, kalau Haji J sebagai pengurus IJRS, sebagai Ketua Menteri Sabah yang memimpin kerajaan negeri, sekiranya didapati bersalah, adakah ini satu perkara yang bakal boleh menjadikan JRS tumbang pada PRN 17? Nah, ini hanyalah pertanyaan saja. Tapi yang jelas, Tay telah membuat laporan polis SPRM terhadap Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Apapun kita nantikan saja keputusan dari masa ke semasa. Siapa yang bersalah, siapa yang kalah, siapa yang terpelanting, siapa yang menang. Nah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?